Ya dirahmati Allah, adab-adab yang lazim. Kita masuk bab yang kedua, bab kelebihan adab yang lazim bagi isteri. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya ialah kasih sayang atas segala keluarga suaminya. Sebab ada isteri yang dia sayang, dia kahwin dengan suami ni nak suami aja. Mak pak dia tak mau. Ada orang yang kahwin dengan suami ni paksa nak suami je, mak mertua dia tak mau. Sebab tu bila balik raya dia tak mau balik. Suami ajak balik kampung raya kemarin ni tak mau balik. Balik kampung you, no way lah, sorry, kata dia. Abang dah banyak tahun tak beraya di kampung, abang nak beraya dengan mak. Minta maaf lah abang, saya nak beraya di sini. Kalau you nak balik, you balik seorang-seorang. Banyak nyamuk, saya tak suka. Ya Allah, padahal yang kena denggi banyak ni di mana? Yang banyak kena denggi di kampung kan, di pekan. Orang kampung tu memang duduklah hutan sikit, ada pokok-pokok, tapi jarang kena denggi. Yang kena denggi ni duduk di pekan. Negeri yang paling banyak kena denggi apa? Kaji-kaji lah tuan-tuan. Peratus yang masuk hospital kena denggi tu duduk di mana? Taman apa? Berapa banyak yang kata, dia kata saya tak mau balik, saya tak suka dengan mak awak, saya tak suka dengan keluarga awak. Begitulah tuan-tuan, bila kita kahwin dengan isteri kita, kita juga kena ambil mak bapak dia. Dia pun ada hak untuk balik rumah mak dia bila raya. Dia juga ada hak untuk balik ziarah ibu dia. Kamu, aku dah ambil kamu jadi isteri aku, tak ada hak kamu nak balik. Jangan tuan-tuan, jangan putuskan silaturahim. Masing-masing masih ada hak dan tanggungjawab. Yang kedua kata dia, peliharalah harta suaminya, sama ada suaminya ada ataupun tidak ada. Pelihara harta suami dia. Kalau suami dia pergi kursus, tinggal kereta, kamu pagi-pagi, petang-petang start enjin kereta ni, jangan tak start. Tiba-tiba orang sebelah datang nak pinjam kereta. Oi Kak Non, boleh pinjam kereta Abang Mae? Kami nak pergi ke Sunway Lagoon. Maka Kak Non kena jawab, tak boleh. Sebab suami saya tak izinkan saya pinjamkan kereta ini pada siapa-siapa pun. Saya kena ikut cakap suami saya. Dan orang yang nak pinjam kereta tadi, jangan cakap, ui kedekutnya Kak Non. Jangan cakap macam itu. Sepatutnya tuan-tuan peluk dia. Tahniah Kak Non. Kak Non adalah seorang perempuan yang taat pada suami, walaupun kedekut. Itu bukan kedekut, betul lah tu. Yang tuan-tuan pergi gatai pinjam dia pasal apa? Teksi tak banyak, telefon salah lah, kereta, teksi mai. Kita senang-senang pinjam kereta orang dengan ucapan terima kasih saja kah? Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak test orang tu elok tak elok, baik tak baik, memang kena bom. Kalau tuan-tuan nak test orang tu baik ke tak baik, memang tuan-tuan kena bagi pinjam. Bila tuan-tuan bagi pinjam kereta dekat dia, bagi pinjam, first time bagi pinjam. Bila dia pulangkan balik kereta, macam mana kondisi kereta tuan-tuan? Ada yang pulangkan balik tak berbasuh. Ada yang pulangkan balik kulit kacang, habuk kuih bangkit, kuih bolu semuanya ada. Vacuum pun tidak. Minyak ni tu duk menyala dah, merah, kuning. Ini orang yang tidak layak dan tidak baik. Next time jangan bagi dah. Dan tuan-tuan pun bila nak pinjam kereta orang, cuba pulangkan dalam keadaan dia puas hati. Walaupun tuan-tuan tak bagi duit, minyak penuh, tak payah khabar pun tak apa. Mak, terima kasih mak bagi pinjam kereta aku isi penuh mak minyak mak. Tak payah cakap pun tak apa. Biar dia sendiri tahu, ya Allah, minyak penuh, tangki aku ni penuh 90. Woi, dia berbunga dalam hati. Cuba tuan-tuan pergi basuh, pergi vacuum, poliskan tayar dia, buhkan apa elok. Cuba elok-elok bagi pulang. Lain kali nak pinjam dia bagi. Cerita pula, minta maaf mak kereta hang ni. Cerita apa benda yang berlaku. Ini tidak. Tayar dia tercabut pun senyap.
Dia sampai depan rumah, dia masukkan tayar. Mat, kereta dah ada, Mat. Bila kawan tu telefon balik, pasal apa tayar kereta aku cabut? Tak tahu, tadi aku pulangkan elok. Ni jahat. Ada benda patah, anak dia bagi patah dalam kereta tu, dia tak cerita. Tu tempat abu rokok di bawah, tercabut benda tu. Pergi ambil gap uhu pelan-pelan. Tak bagi cerita. Ni jahat punya orang. Sebab tu nak test orang ni baik tak baik, yang pertama sekali bagi pinjam. Nak test orang ni baik tak baik, tuan-tuan kena ajak dia berjalan. Kalau dia ajak tuan-tuan berjalan, silakan ikut. Cuba tuan-tuan tengok siapa belanja siapa. Kalau tuan-tuan daripada awal berjalan sampai balik pun tuan-tuan juga belanja, confirm orang itu tidak baik. Sebab tu kena test. Dan tuan-tuan berhati-hati. Mungkin tuan-tuan sekarang sedang dites. Mungkin sekarang tuan-tuan sedang diuji oleh orang yang mengajak tuan-tuan. Sebab itu kalau orang ajak, belanja-belanja lah. Dia belanja makan, tuan-tuan belanja minum. Ini tidak. Itu duk colek gigi. Orang tu perhati, ya Allah, dia yang ajak aku berjalan, dia yang ajak aku bawa, tol aku punya, makan aku bayar. Apa hal dia ni? Orang ini adalah orang yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dulu, dia kan tersenyum kalau jumpa orang macam ini. Pasal dia tahu, kita dah tahu hati budi manusia. Nak kenal hati budi orang macam itulah tuan-tuan. Yang pertama saya kata tadi, bagi pinjam. Cuba tengok macam mana barang itu bila dipulangkan. Yang kedua, bila dia ajak berjalan, silakan ikut. Cuba tengok perangai dia dan apa yang dia buat sepanjang perjalanan, baik ataupun tidak. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, dan kasih sayang dengan segala kerabat suaminya, dan kasih sayang akan segala anak suaminya. Anak suami ni maknanya dia kahwin dengan janda ataupun dia kahwin dengan duda. Jangan diseksanya anak-anak kawan tu. Tuan-tuan kahwin dengan janda, ada anak 3, bela elok-elok anak tu. Jangan dicucuh dengan api rokok dan sebagainya. Ya, akak-akak kahwin dengan duda, ada anak 2 orang, bela anak duda tu elok-elok. Jangan duk kata kamu bukan anak aku, kamu anak mak kamu. Pergi balik pun mak kamu, aku tak suka tengok. Jangan jadi cerita macam Normadiah tu, mak tiri yang zalim, yang jahat. Jadi yang baik-baik, walaupun dia bukan anak kita, dia anak suami kita dengan perempuan yang lain, dia tetap anak kita. Kita kena jaga elok-elok dan jangan memaki anaknya. Dan peliharalah pula daripada melawan perkataan suami. Ini adalah adab yang lazim kepada suami. Jangan lawan, jangan bantah. Dah banyak kali saya sebut, suami ni bela senang. Suami ni bela senang, macam bela orang Cina, senang bela Cina. Saya tanya pada Cina, baru ni saya jumpa dengan satu Cina, dekat 2 jam saya nyimbang dengan dia. Saya kata, "Okey, lu mau apa?" Kita orang Cina, kita tak ada kisah. Siapa memerintah pun kita tak ada kisah punya. Janji kita senang cari makan. Kita senang cari makan, kita senang buat loan bank, sudahlah, kita tak ada kisah, siapa pun boleh. Tapi ini sekarang susah cari makan. Barang semua naik sebelah, tak nak turun macam mana? Macam mana mau turun? Minyak turun, harga barang tak nak turun macam? Kita siapa-siapa pun kita tak ada kisah punya, tapi kasih kita senang makan. Sekarang lu tengoklah, kita mau makan pun banyak susah. Loan semua tak nak dapat punya. Ini orang Melayu senang dapat loan, kita orang Cina tak nak dapat. Rupa-rupanya nak perintah orang Cina senang. Sebab tu orang Cina dia suka Melayu perintah. Pasal Melayu perintah tepuk belakang. Haji, okey dapat. Tapi cuba tengok tuan-tuan, Cina perintah Cina jadi macam mana? Tuan-tuan pergi negara jiran kita tu, Cina perintah Cina jadi macam mana? Apa mereka buat pada bangsa mereka? Mereka tegas, mereka tahu. Tak tegas macam tu, mereka pijak pula. Sebab tu di Cina, di Singapura sendiri pun dipanggil the police country. Pasal apa? Itu saja yang nak mengajar mereka, ketegasan itu. Serupalah orang lelaki-lelaki pun. Orang lelaki-lelaki suami ni, isteri-isteri nak jaga suami senang. Nah ni, di sini dia sebut apa? Jangan lawan suami. Dah. Senang. Pah, ikan ni kamu goreng. Okey, dah. Goreng je lah. Yang tuan-tuan tanya suami, abang nak, kalau nak goreng tu nak berempah ke, nak macam mana? Kan payah. Jangan bantah.
Pa, tidur. Okey. Tutup televisyen, tidur. Ini dah suami panggil, Pa, tidur Pa, dah 11.30 ni Pa. Sekejap lagi abang, nak habis ni. Batista nak lawan dengan Undertaker ni. Opa duk tengok Gusti. Dia duk tengok orang lain bergusti. Yang suami dia macam mana cerita? Suami pun nak gusti juga. Ini pun masalah. Ada kalau kita senang je dia orang perempuan ni, masalah dia pasal dia nak lawan, dia nak bantah. Pasal apa yang dia nak bantah? Sebab dia kadang-kadang dia fikir suami itu rendah daripada dia. Sebab tu dia nak bantah. Macam mana rendah suami pun, dia tetap suami kita. Macam mana rendah pun, naik motor, suami duduk depan, isteri di belakang, macam tak nampak je suami tu. Bila kita potong dia, baru kita nampak, aduh halui je suami dia. Tetap isteri kena taat. Itu saja, jangan bantah. Orang laki-laki ni senang, jangan bantah. Sudahlah. Sebab keegoan tu, nak macam mana orang laki-laki. Sebab itu orang laki-laki kalau nak lembutkan dia dengan bahasa yang lembut, jatuhlah dia. Cuba tengok pokok-pokok yang besar-besar tu. Yang besar-besar tu macam mana? Dia tumbang macam mana? Kadang-kadang dengan angin saja. Angin saja boleh tumbangkan dia, walaupun dia kuat. Baik, kemudian, dan sabda Nabi lagi, bermula yang terlebih hampir perempuan dengan rahmat Tuhan. Rahmat ni makna kasih sayang Tuhan, ialah apabila dia semayang di dalam rumahnya. Oh, maknanya ustaz, orang perempuan ni tak digalakkan pergi masjid ustaz. Saya dah sebut kepada tuan-tuan bulan lepas. Apa sebab perempuan tu datang masjid? Apa sebab? Sebab di masjid ada pengajian. Silakan datang. Sebab ada orang Kuala Lumpur telefon saya, dia kata, ustaz, kenapa di sekolah ustaz tu orang perempuan mengaji ramai? Datang kuliah subuh perempuan ramai, datang kuliah duha perempuan ramai. Bukankah perempuan lebih baik sembahyang di rumah? Saya kata, akak di mana akak belajar ni? Ustaz tak belajar hadis ke? Nabi kata sembahyang di rumah lebih baik daripada di masjid. Saya kata, akak bacalah sampai habis hadis. Bukan satu hadis saja, banyak lagi hadis lain. Bukankah Nabi ada sebut kalau perempuan nak ke masjid, jangan kamu larang. Jangan kamu larang dia. Biarkan dia datang. Sebab dia pun nak cari pahala Jumaat. Yang kedua, sebab apa dia datang? Sebab ada majlis ilmu. Bukankah menuntut ilmu tu benda wajib? Kenapa nak dilarang orang perempuan? Menuntut ilmu kan fardu, faridatun ala kulli muslim. Jadi itulah satu sebab yang membolehkan orang perempuan datang. Jangan dilarang pula. Cuma dalam hadis ni, bagi perempuan-perempuan muda yang tak ada sebab nak mai semayang di masjid, semayang dalam rumah dia lebih rahmat daripada semayang di luar. Semayang di serambi rumah dia, semayang di dalam rumah dia lebih baik daripada semayang di serambinya. Semayang serambi rumahnya terlebih afdal daripada semayang dalam masjid, dan semayang di tengah rumahnya terlebih afdal daripada semayang di dalam serambi rumahnya, dan semayang dalam bilik rumahnya lebih afdal daripada semayang di tengah-tengah rumah, jika tidak ada sebab untuk datang ke masjid. Sekarang ni isteri tuan-tuan datang ke masjid sebab ada pengajian, biarkan dia datang. Itulah yang paling afdal. Malah wajib dia datang untuk menuntut ilmu. Dan jangan tuan-tuan halang isteri-isteri tuan-tuan untuk datang menuntut ilmu. Dan apabila keluar perempuan dengan izin suaminya, suami izinkan isteri pergi kerja, apa isteri nak buat? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita ni pasal malas. Bila malas, isteri buat jadi payah. Abang pergi kedai abang, tepung dah habis. Malaslah aku, kamu lah pergi. Itu punca kita. Cuba kita pergi tuan-tuan, kan selamat. Orang perempuan kadang-kadang kesian. Orang perempuan tuan-tuan duduk sapu sampah depan rumah, sapu sampah depan rumah, kadang-kadang pakai sekuk, pakai scarf saja, tengkuk nampak. Bukankah tengkuk nampak itu masih dikira aurat? Kalau tuan-tuan sayang pada isteri, tuan-tuanlah sapu sampah. Ayang duduk dalam rumah, abang buat. Ayang duduk dalam rumah, abang pergi kedai. Kan senang isteri tu. Ni masalah dia, kita malas. Bila kita malas, isteri pergi ke pasar, dia bertembung dengan siapa di pasar? Dia bertembung dengan siapa? Ni sekarang ni orang banyak Myanmar, Bangladesh,
Afrika sekarang ni, Afrika kerja duk raba orang saja ni. Tuan-tuan tak kesiankah dekat isteri tuan-tuan yang duk kena raba di pasar malam? Yang bila pergi pasar malam, suami duk dalam kereta relax, duk dengar klasik nasional. Yang isteri dia keluar bawa 2 bakul, beli bawang, beli ikan bilik, beli minyak masak. Dalam duk bawa 2 bakul tu bertembung dengan siapa? Badan dia berselisih dengan siapa? Kalau kita suami yang bertanggungjawab, ayang duk dalam kereta, tulis ayang nak beli apa. Ikan bilis, ikan paus, tulis apa beli. Ataupun tuan-tuan sendiri berjalan dengan dia, pegang dia elok. Oi, orang perempuan tuan-tuan, tuan-tuan tak bawa pergi New Zealand pun tak apa. Tuan-tuan tak bawa melancong pergi Gold Coast pun tak apa. Tuan-tuan bawa dia berjalan ke pasar malam pun dia seronok dah. Kalau suami teman dia, sungguh cuba tanya akak di belakang, dia tak mengharap pun tuan-tuan bawa dia pergi Beijing, tapi kalau bawa lagi bagus. Cukuplah kalau tuan-tuan bawa dia pergi pasar, bawa dia pergi Giant ke, bawa dia pergi pasar raya ke, tuan-tuan pegang dia saja pun dia rasa bangga. Tak beli barang pun tak apa. Tuan-tuan buat window je, buat window shopping je, pegang. Cantiklah yang tak payah belilah, duit tak ada. Oh cantiklah yang. Balik-balik 1 jam tuan-tuan tak ada apa pun dia rasa seronok dah. Tambah-tambah kalau tuan-tuan letak dia dalam troli tu, lagi dia seronok. Ini masalah kita tak buat macam itu. Kita kata tua lah, tak romantik lah, anak ramai lah, apalah. Masalah anak tidak boleh menjadi halang kasih sayang. Ada anak lagi seronok. Saya tuan-tuan rasa-rasa saya ni dah 15 tahun tak pergi pasar malam. Baru semalam selalu kat pasar malam bila nak pergi kuliah maghrib. 15 tahun dah saya rasa saya tak pijak pasar malam. Kalaulah boleh bawa anak-anak pergi pasar malam, seronok tuan-tuan. Tengok mainan helikopter, tengok ini, tengok ni, seronok. Sebab itu tuan-tuan, benda ni kena buat. Cari jalan, cari masa untuk kita buat benda-benda itu. Baik, kemudian, dan apabila keluar perempuan dengan izin suami dia, bila suami dah bagi izin, akak-akak ni kena jaga apa? Abang izinkan kamu pergi. Dengan apa pakaian kita orang perempuan nak pergi? Kata dia yang pertamanya, sayugianya dengan pakaian yang buruk-buruk. Bukan maknanya buruk asal pakai koyak, asal koyak pakai. Ada baju buruk? Bukan. Pakaian buruk ini ialah yang pakaian tu bila orang tengok, orang tak tengok lagi dah. Dan orang tak tanya pun beli di mana. Itu buruk lah tu. Tak, tuan-tuan pakai baju kurung, orang tak tanya, cantiknya, tempah ke beli? Tak ada tuan-tuan. Itulah maksud buruk tu. Maknanya baju biasa lah. Bukan kata baju buruk. Mungkin bajunya tak ketat, mungkin bajunya tidak mengikut bentuk badan, mungkin bajunya itu ialah pakaian yang biasa-biasa saja. Kalau tuan-tuan pakai jubah hitam, tudung hitam, jubah hitam, siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Pakai pula tutup muka macam ini, peniaga pun lari, duk menyorok bawah meja. Itulah maksud pakaian buruk. Tetapi bila dia balik rumah, dia buka baju hak hitam dia tadi, baju kurung dia, subhanallah, labuci ni penuh tuan-tuan, labu kundur ni cerita lah. Itulah maksud dia. Jadi pakailah baju biasa-biasa. Tapi bila duduk di rumah, subhanallah, orang tanya pada saya, ustaz, bolehkah saya buat rebonding rambut? Awak tak boleh pula. Awak tak boleh buat rebonding? Boleh buat lah. Untuk siapa buat? Suami. Silakan. Silakan buat. Untuk suami. Masalah. Orang dulu-dulu bangga sangat dengan karan rambut. Tonton 70-an kita no. Kedai karan rambut, kedai kerinting. Lebih muda ni bukan tahu karan ni. Duk kedai kerinting. Ui, pi pekan Taipei tu, rambut tu dia tu kerinting. 4 hari tak mandi. Untuk siapa? Untuk suami tak apa. Dengan syarat mesti karan, mesti rebonding pada orang Islam. Yang perempuan. Jangan di rebonding pada orang bukan Islam walaupun perempuan, tu saja.
Mana nak cari ustaz, kedai salon yang Islam punya, carilah. Kalau tak ada kedai rebonding yang Islam buat, suamilah rebonding sendiri. Ambil striker. Apa masalah? Baik. Kemudian yang kedua, jangan berhias dengan memakai pakaian yang baik-baik. Tadi saya sebut dah. Yang di rumah mesti lebih baik daripada di jalan. Allahu Akbar. Dan suami pun macam itulah. Janganlah di pejabat je berkot, bertali leher di rumah. Allahu Akbar. Kain pelekat ni sengit sebelah gulung. Boroi duk baca paper ni. Di isteri pun ada taste tuan-tuan. Macam tuan-tuan pun ada taste. Tuan-tuan pun ada juga nak isteri lawa macam ni. Masalah dia, tuan-tuan beli tak gincu pada isteri kalau tuan-tuan nak dia lawa? Tuan-tuan nak isteri tuan-tuan lawa, bedak berapa bedak dah tuan-tuan beli? Ada ustaz, waktu dia mengandung dulu bedak sejuk ustaz, RM2.5. Macam tu juga isteri dia nak suami dia segak. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan. Yang mana ada misai, trim elok-elok. Yang mana ada janggut, elok-elokkan. Yang mana ada rambut, elok-elokkan. Yang mana ada bulu ketiak, potong-potongkan. Orang perempuan dia tuan-tuan, kegemaran dia tidur atas lengan suami. Dah berapa bulan dia tak tidur atas lengan tuan-tuan? Nak tidur lagu mana? Asal letak muntah, asal muntah letak. Dah berapa bulan dah. Nabi suruh buang. Dah, kita nak tunjuk kemancuan kita. Baik. Dan jangan memakai bau-bauan dan sayugianya berjalan pada tempat yang sunyi. Jangan berjalan pada tengah pekan. Maksud sunyi ni bukan jalan lorong-lorong belakang ni, bukan. Lah, kalau berjalan lorong-lorong sunyi kena ragut. Sekarang ni kalau berjalan lorong sunyi ni kena rogol. Bukan. Maksud sunyi ni ialah benda yang ramai-ramai, benda yang menyesakkan, tak payahlah sibuk-sibuk. Macam kita baru ni raya 2-3 hari lepas ni. Malam-malam nak raya tu, rupa ramai orang pergi serbu jalan sana, jalan sini, jalan Tunku Abdul Rahman, jalan tu, jalan ni. Berpuluh-puluh ribu orang. Tuan-tuan gamak kan membiarkan isteri tuan-tuan duduk di celah-celah puluhan ribu hanya kerana nak beli kuih lelong dan baju lelong? Kalau suami bertanggungjawab, dia kata tak payah pergi, abang sayang kat kamu. Rugi abang, tak boleh pergi abang, rugi abang. Oi, ni kuih ni 5-10 ringgit abang, oi. Selalu 3, ni 5 lelong ni. Tak payah. Kamu tak makan pun. Tuan-tuan pergi beli hari tu 10 tong kuih, ada lagi tak? Tak usik pun tuan-tuan. Habis tu yang kita pergi bersesak tu pasal apa? Tak payahlah kita ikut orang. Abang lebih sayangkan kamu daripada baju tu. Biarlah kita beli baju tak ada diskaun pun, asalkan kamu selamat daripada susah. Kesian tuan-tuan. Tambah isteri kita kecil, celah-celah ketiak orang je. Kita sebagai suami tak payah buat persiapan awal. Tak ada kuih pun tak apa-apa, abang tak kisah pun. Kebetulan nama abang Aiman, memang abang tak kisah. Abang lebih kisahkan kamu. Kamu tak buat kuih pun tak apa raya ni. Kita beli je biskut yang tidak ada melamin. Biskut Mary tak ada melamin. Dan sayugianya dan pada hadapan orang yang banyak-banyak, serta memeliharakan dia daripada didengar suaranya oleh laki-laki yang helah. Tuan-tuan, adab bagi seorang suami hendaklah menjaga isteri dia, suaranya jangan bagi dengar pada laki-laki. Ada pelakon yang telefon saya, ada penyanyi pun yang telefon saya. Jadi saya pesan baik-baik kepada artis pun tuan-tuan, dengar CD kita ni. Daripada Singapura pun dengar. Macam-macam benda hak depa mengadu, macam-macam benda tuan-tuan. Yang jemput saya ceramah pun banyak. Bila saya kata jauh tu kak, saya di Ipoh. Ya ke? Bukan jalan Ipoh ustaz. Dah. Oh, dia nak masuk mengajak macam dekat. Saya kata saya ke Ipoh. Yo, betul-betul aku ingat ustaz jalan Ipoh. Tak ada tu kau.
Tuan-tuan, berapa banyak suami-suami yang kahwin dengan perempuan-perempuan yang membenarkan isterinya menyanyi di khalayak ramai. Tak boleh. Tak boleh. Tolonglah jangan makan hasil daripada jerih perih isteri yang buat benda tak elok. Gamakkah kita makan? Berhentilah menyanyi, ya, abang mampu layan kamu, abang mampu lagi untuk cari nafkah untuk kamu. Tak payahlah, walaupun lumayan kerja, ya, tapi abang sayang pada ya. Bukan setakat sayang di dunia, sayang sampai hari kiamat. Ya, berhentilah menyanyi, abang tanggung perbelanjaan semua selagi kederat rezeki Allah bagi. Itulah suami yang baik. Bukan suami yang baik bila isteri dia kata, bila ditanya oleh wartawan, apakah selepas berkahwin ini karier akan dihalang ataupun akan terbatas? Saya bangga sebab dapat suami yang faham dengan karier saya, dan dia tidak pernah menghalang kuliah aktifnya saya dalam bidang seni. Hai, ya Allah tuan-tuan, nak termuntah kita dengar. Tolonglah tuan-tuan, ya, jaga-jagalah, tersodok banggalah, benda hak berhentilah, dan peliharalah pula daripada dikenal orang akan rupanya. Subhanallah. Tu dia yang ni kita tak boleh buat. Pergi tutup muka nampak mata saja boleh? Kalau boleh buat, silakan. Dan jangan ia hirau sekali-kali kepada laki-laki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Jangan perempuan-perempuan ni duk tengok jantan lain. Tengok suami saya sudah, dan suami pun tolong cari jalan supaya tak tengok jantan lain. Ya, ini digantung gambar Syahrus Khan, Datuk Syahrus Khan. Ini digantung gambar Datuk Syahrus Khan, isteri pakat tengok. Kita patut bangga dia dapat datuk. Tak apa jasa dia, entah. Ada perempuan yang mengadu pada saya, dia kata, ustaz, saya kalau tidur dengan suami saya tak ada nafsu. Tapi bila saya bayangkan suami saya tu Syahrus Khan, baru saya ada nafsu. Subhanallah. Sebab tu kalau ada jenis-jenis macam tu, suami kena ambil berat. Jangan dia sepak isteri tu. Ia kena sepak gambar tu, buang. Sebab gambar tu digantung di bilik tidurnya. CD ni penuh cerita-cerita ni, Hindustan ni. Jadi dia akan comparekan yang dia tengok dengan yang dia ada depan mata. Yang dalam TV tu memang yang hebat-hebat jadi aktor, jadi aktris. Memang hebat. Bulu dadanya penuh. Memang hebat. Memang dia cari tu yang buka menyanyi sambil tayang bulu dada. Bulu dada ni penuh sampai ke muka. Bila dia tengok suami dia, apa ada? Ada dua lai. Itu yang jadi masalah tu. Jadi isteri-isteri anggap yang tu bohong belaka ni, suami kita lah yang paling baik sekali. Dan jadilah suami yang terbaik untuk isteri, supaya isteri tak ada komen dan condemn kita. Jangan sampai isteri buka mulut condemn. Tolong jawab. Kita dah ambil dia daripada bapa mertua kita, kita dah ambil daripada ibu dia, tanggungjawab sepenuhnya di atas bahu kita. Jangan ada condemn, jangan ada komplain, jangan ada komen kepada kita. Abang, saya makan tak cukup. Jangan jadi macam itu. Bagi isteri puas hati. Sampai isteri kata, kalau jadi apa-apa dekat abang, saya takkan jumpa lagi orang sebaik macam abang. Abang yakinlah setianya saya hanya pada abang. Kalau macam ni tuan-tuan buat, confirm tuan-tuan adalah suami yang sangat baik. Baik, kemudian kata dia lagi, dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya, jangan membanyakkan pergi datang ke rumah sekampung. Ini adab. Jangan duk bertandang, asal buka tingkap, buka pintu hilang. Subuh-subuh pukul 7.30 lepak dah. Lepak, kawan tu meniaga nasi lemak, dia suka lepak, duk tunggu menyimbang. Dia nak meniaga, yang kamu menyimbang buat apa? Saya kalau singgah kedai nasi lemak jual kuih-kuih di tepi jalan ni tuan-tuan, kalau ada orang duk menyembang 4-5 orang, saya tak singgah, saya malu. Orang duk menyembang tepi-tepi tu tengok, saya tak boleh tengok.
Saya tak boleh macam tu, saya segan. Anak-anak muda berniaga burger, berapa ramai member-member main lepak dengan motor, main gitar, membrand. Dia nak berniaga. Yang kamu lepak dengan kedai dia pasal apa? Setengah orang dia tak suka lepak-lepak orang-orang di belakang. Dia tak suka, mengganggu dia. Kadang-kadang dengan isap rokoknya, kadang-kadang dengan menyembahnya, kadang ada jenis orang dia tak suka benda itu. Sebab tu kita kena faham, dia sedang cari rezeki. Apa sebab kita nak menyembah dengan dia? Begitu juga kalau kita ziarah rumah orang. Tuan-tuan ada anak 6, 5, 8, 2 seorang. Bila bawa anak pergi rumah orang, cuba faham. Kita duduk rumah orang, yang kamu terlompat-lompat atas kusyen dia pasal apa? Ada setengah bapa dia tak kisah pun anak dia lompat-lompat atas kusyen orang. Dia, "Poi, duduk elok poi." Duduk baik sekejap, lepas tu dia lompat lagi. Diam je, cuba jentik telinga budak. Tu yang mama malas buat datang kamu ni, lompat-lompat orang. Nampak tak? Orang ni nak marah, dia bukan buka mulut, dia kancing mulut ni. Setengah mak bapak dia tak larang. Anak tu main pokok bunga orang, anak tu celup dalam tangan ni akuarium, duk celup, duk main ikan. Yang tuan rumah duduk pegang macam ni dah, bang, mampu lah ikan kita. Nak larang anak orang? Cuba tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Agak-agak anak ni buah tak suruh main lah. Agak-agak anak ni nakai, tuan-tuan suruh bawa, tinggallah kereta. Suruh abang dia jaga. Duduk kejap je, muat nak makan kuih 2 ketil muat nak balik. Kalau bawa kamu kan habis kan. Habis rumah orang. Kadang-kadang rumah dia kusennya mahal, dia makannya coklat almond London. Melekat-lekat. Apa lah situ? Kan tisu ada. Mak tu pun lembut je. Tengok tu lap situ. Lap situ. Memang tisu ni nampak. Cuba tegas sikit. Lap situ pasal apa? Habis kotor rumah orang. Cuba cakap macam itu. Ni tuan rumah takkan nak marah. Tak apa. Lagi kita boleh lap. Dalam hati dia kata apa? Celaka betul. Masalah kita ni pasal kita tak mau cuba memahami. Kalau kita cuba faham, dia nak berniaga. Kenapa kacau dia? Dia tu banyak kerja. Kenapa pergi rumah dia pagi-pagi? Dia nak sapu sampah, dia nak mop lantai, dia nak basuh pinggan, dia nak basuh kain. Sebab tu kita kena faham. Kalau kita pergi rumah orang tengah malam, dia nak tidur. Kenapa menyembang lagi malam-malam? Walaupun open house. Hari raya Ustaz. Hari raya pun orang nak tidur lah. Pukul 12 tak balik lagi ni. Saya kata dah pada tuan-tuan, tanda-tanda orang suruh kita balik bila dia angkat air lagi sekali. Mula-mula dah segelas dah, habis dah. Dia lagi sekali hantar itu tanda dia mengalau. Orang kampung sebut air pengalau. Belah. Itu maksud dia. Tapi kita jenis tak faham. Baca kopi ke air, malam-malam kena kopi cerah mata. Pergi minta pula kopi. Ini yang saya katakan tadi, pasal tak faham. Kita orang Melayu ni penuh sopan. Nak halau tak gamak, nak cakap direct tak gamak. Terpaksa layan. Dalam kepala otak dia teringat kain bertimbun tak basuh. Dalam kepala otak dia teringat anak dia dah balik nak makan tak lagi tengah hari, suami nak balik nak masak apa ni, hak menyembang ni pasal apa? Sebab tu kadang-kadang terpaksa cakap kadang-kadang. Ni baliklah, saya nak masak. Kadang-kadang terpaksa cakap macam tu. Minta maaf lah Kak Nak, saya nak masak Kak Nak. Lelah ya Kak Nak bila nak masak? Kamu tu memang kalau aku je datang halau. Bukan halau, saya nak masak. Kak Nak tak ada suami ke? Suami Kak Nak yang masak. Berapa Kak Nak balik? Kata dia. Sudah tuan-tuan. Pasal dia faham suami kawan tu macam tu juga. Sebab jadi macam itu. Kadang-kadang kita kena cakap. Baru ni saya ceramah satu tempat tuan-tuan. Baik, kita sudahi dengan surah. Ustaz, ada soalan sikit. Ya, silakan Tuan Haji. Dia bangun tuan-tuan. Saya kata sudah pahal pula ni. Saya nak tanya sikit Ustaz, apa hukum duit masjid? Boleh tak duit masjid tu kegunaannya untuk apa? Kegunaan masjid lah. Duit masjid hanyalah untuk kegunaan masjid dan perkara-perkara berkaitan dengan masjid. Bayar bil api, bil air, bayar upah tu imam, upah tu siap.
Nak repair, beli kapet, speaker tak ada, beli speaker baru. Itulah kegunaan masjid. Saya nak tanya ustaz, boleh tak bayar pada imam hafiz bulan Ramadan? Boleh. Bukan dia jadi imam masjid kita, apa salahnya? Yang tu saya nak tanya ustaz, kenapa masjid ni tak mau bayar pada imam hafiz? Saya pun menung. Saya kata mana saya tahu, saya datang ceramah aja. Pelik tuan-tuan jadi ustaz ni. Saya jawab pun pelik. Saya kata mana saya tahu. Kena tanya pada jawatan kuasa lah. Saya bukan jawatan kuasa. Saya pun main sebulan sekali. Bulan lepas tak ada, saya kata. Ni saya nak cerita kat ustaz. Masjid ni dia apa tak mau kutip duit bagi kat Tok Imam. Duit masjid. Sebaliknya dia minta duit pada jemaah. Sedangkan duit dalam masjid banyak. Kenapa simpan? Lagi satu ustaz. Ui, subhanallah. Saya pun dah takut dah. Saya betul-betul cakap kami tak puas hati tu dengan timbalan tu. Dia tunjuk tuan-tuan. Saya tengok timbalan itu kebir mata tu. Ini betul saya cakap ni tuan-tuan. Saya bukan bohong dalam masjid ni. Memang direct dia cakap. Saya nak tanya ustaz satu ustaz. Kenapa ustaz mai ceramah depa tak jamu ustaz makan? Kenapa ustaz lain mai ceramah depa jamu ustaz makan? Ini double standard. Tak boleh kata dia. Mesti kalau jamu semua. Kalau tak boleh pilih. Ini pilih bawa ustaz jamu. Kalau ustaz pun ustaz juga. Ini tak betul, saya tak setuju macam ni. Ada ustaz yang dibawa, ada ustaz yang tak dibawa. Ada ustaz dia nak halau ustaz berhenti, dia bagi duit sikit. Mula-mula bagi 100, potong 70, potong 50, lama-lama ustaz tak datang. Ada jenis macam tu tuan-tuan yang berlaku. Cara halus orang nak buat ustaz mengajar ialah potong allowance. Mula-mula bagi 100, lepaslah minyak motor, tol, kereta, semua lepaslah. Potong 70, 30, potong 30, tinggal 70, diam lagi. Betul-betul cukup hari ni je. Minyak RM40, tol RM20. Cukup-cukup je. RM20 balance. Bulan depan potong lagi 20, tinggal 50. Ustaz tak main lah. Nak makan lagi, apa lagi? Tak datang. Bila tak datang, orang tanya, kenapa ustaz tak datang? Tak tahu, nama ada jadual, dia tak main. Takkan ustaz tu nak kata, dah hampa potong allowance kau berhenti? Ini satu cara halus tuan-tuan. Yang salah balik siapa? Ustaz. Tak tahu, kita bagi 3 bulan dah tak main. Pasal apa tu? Nak pasal apa? Hang bagi tak cukup tol, tak cukup minyak. Dia pula top up pula. Ada masjid saya pernah mengajar tuan-tuan. Peruntukan untuk saya sekian-sekian banyak. Mai pada bendahari dia cut. Dia ada pula dia untuk dia punya. Ada. Bila bendahari tu dah tukar jawatan apa semua, jawatan kawasan lain baru masuk. Saya tanya dekat dia, pasal apa tambah ni, pasal apa tak dulu okey dah, pasal apa tambah lagi? Memang hak dulu pun banyak ni. Oh iya ke? Saya kata. Rupa dia balon tuan-tuan. Pun ada juga. Dia cukai taksiran ke cukai pintu. Jadi tuan-tuan, dia cakap direct. Kenapa macam ni? Saya cukup tak setuju. Oh iya. Kadang-kadang tuan-tuan kena cakap direct baru orang berubah. Saya kata pada jawatan kuasa masjid, apa yang Pak Ji ni cakap mungkin ada kalanya betul. Jadi saya minta janganlah ambil hati, tolonglah buat perubahan. Buat apa-apa yang berubah, gunakanlah untuk jalan yang benar. Ada tuan-tuan jenis macam ni. Mungkin dia dah sabar lama agamanya, duk cari masa ya, tiba-tiba waktu tu saya buka pula kena kat dia. Jadi kalau orang tegur kita, bawa bincang elok. Jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, jangan rasa kebal sampai orang lain tak boleh nasihat, sampai orang lain tak boleh tegur. Jangan rasa macam itu. Kita diberi amanah untuk jaga masjid surau. Kalau kita tidak menggunakan amanah yang kita ada untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan agama, apa tanggungjawab kita? Saya pesan pada tuan-tuan, kalau agak-agak tak boleh buat kerja sebagai jawatan kuasa, berhentilah, berhenti. Bagi orang lain yang boleh buat kerja. Jangan jadi the sleeping committee lah. Tidur ya, tak ada fungsi. Allah lantik kita, masyarakat pilih kita supaya kita berkhidmat. Kalau agak-agak dah tak boleh berkhidmat, tak payah, lepas jawatan. Jawatan kuasa masjid, masjid pun tak mai, masjid pun tak datang, berhentilah supaya tak disoal di hari kiamat. Nama jawatan kuasa surau, semayang pun di surau lain, tak mari semayang di surau sendiri. Macam mana?
Berhentilah, pi pegang jawatankuasa yang baru surau sana pula. Ni saya nasihat, bukan pada tuan-tuan, pada orang nu ada dengar ceramah saya ni, daripada CD-CD dan kaset yang macam-macam yang kita dengar pada hari ini. Baik, kemudian, dan setengah daripada adab yang lazim kepada, dan jangan membanyakkan berkata dengan orang yang sekampung, dan jangan masuk ia ke rumah sekampungnya melainkan kerana suatu hajat yang tak dapat tidak kena masuk juga. Bertandang ni, budaya bertandang-tandang ni. Saya kata tadi, anak-anak bila kita bawa pergi rumah orang, tolonglah pesan elok-elok, jaga elok-elok. Jangan biarkan anak tu pecahkan gelas orang, main dan sebagainya. Kalau anak tu minum dalam gelas kaca, kita yang suapkan. Jangan biarkan dia pegang sendiri, pecah ke apa ke. Ni bukan saya larang tuan-tuan main rumah saya pula, main lah. Rumah saya pun anak kecil ramai, tak apa, main lah. Cuma saya pesan pada tuan-tuan, ada setengah orang dia tak reti nak bertandang rumah orang. Waktu yang boleh bertandang bila, waktu yang tak boleh bertandang bila. Waktu yang tak boleh bertandang lepas subuh. Lepas subuh. Bukan semua orang ada bilik yang cukup untuk anak-anak. Dan bukan semua anak-anak tidur dalam bilik. Kadang-kadang tidur di ruang tamu, atas toto je. Pak tidur atas pok toto, anak tidur atas toto. Pukul 7 pagi kita dah mari, anak 2 tahun 3 tahun bukan bangkit subuh. Kita datang pagi-pagi, tak kelang kabut dia. Tu yang mak heret toto dengan anak-anak tu heret. Kelang kabut nu orang datang. Time tak kena. Tunggu matahari cerah sikit, 9 pagi silakan. Yang kedua, waktu orang makan tengah hari. Jangan tuan-tuan datang pada masa itu. Tuan-tuan set lah. Ustaz Zuhair ni dia biasa datang makan pukul 12 tengah hari. Kalau kita daripada rumah kita 11.30, sampai rumah dia pukul 12, cantik lah waktu dia makan. Boleh set time daripada rumah. Bila sampai betul Ustaz Zuhair tengah makan, dia boleh cakap, "Hai Ustaz, makan lah. Langkah kanan kami ni." Langkah kanan apa? Hang susun langkah daripada rumah. Yang ketiga, jangan datang rumah orang pada waktu orang tidur tengah hari. Kita yang pencin-pencin ni, tengah-tengah hari ni, sebelum Zuhur kita tidur. Nak lelap bukan lama pun, dalam 10 minit, 20 minit. Nak lepaskan lelah, penat. Macam di kampung-kampung tu tidur bawah rumah, atas pangkin. Rumah tiang tinggi, bawah ni pangkin. Waktu tu tidur seronok. Lapik dengan tikar mengkuang, pokok daun duk gulung, angin menderu-deru. Oh sedap tuan-tuan. Waktu ni waktu tidur pukul 12, jangan duk pergi, dia nak rehat. Seronok kalau kita duduk di kampung sambil tidur minum pokok daun. Sedar-sedar pokok daun hilang. Pukul 1.30 dia sedar, mana pergi pokok daun tadi? Lah mulut habis dah tuan-tuan. Jadi kita kena jaga waktu ini. Yang keduanya selepas isyak. Yang keempatnya selepas isyak. Sekarang lepas isyak, jangan duduk main. Dia nak tidur, dia nak rehat, dia nak bersera dengan anak-anak dia nak tengok pelajaran anak-anak dia nak berbual dengan isteri dia. Tuan-tuan hari ni mana ada berbual dengan isteri tuan-tuan lagi? Pergi kerja dia pukul 6.30, balik kerja tadi pukul 6.30 juga. Main masjid pukul 7 suku. Sekarang pukul 9.40, 9.35. Mana ada tuan-tuan menyembang dengan isteri tuan-tuan lagi? Makan tengah hari tadi pun tak sekali. Sembahyang Jumaat dia tak sembahyang, kita sembahyang tak sekali lagi. Pukul 10 nanti yang kita nak mesra, tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum." Balik pukul 11, besok nak kerja lagi. Akhirnya tidak ada masa. Dan yang kelima, waktu maghrib. Jangan bertandang ke rumah orang pada waktu maghrib. 6.30, 7 suku, 7 malam, 7.30, 8 malam. Ini 5 waktu yang Nabi larang ziarah, melainkan tak dapat tidak kena pergi ziarah. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suami masuk ke rumahnya, padahal suaminya tidak ada, maka jangan sekali-kali memberi izin, kerana memeliharakan ia akan cemburu pada suaminya. Termasuklah juru jual.
Hello. Halo, juru jual. Makcik, hello, dia pun jawab, nampak tu. Ya, nampak tu. Adik kita jawab, ya, kata dia. Halo makcik, halo puan, kami datang bukan nak menjual barang, kami datang untuk membuat bancian tentang penggunaan alat-alat dapur puan. Boleh kami temu ramah puan? Orang kita kalau dengar temu ramah bangga tuan-tuan. Orang kita kalau sebut temu ramah ni bangga habis. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tengok dalam warta berita tu. Bila wartawan temu ramah orang, YB ke, menteri ke, ketua kampung ke, cuba tengok yang di belakang tu. Yang di belakang tu, belakang YB tu, budak-budak tu. Nampak tu? Semua orang muka lawa. Tengok. Punya jakun tuan-tuan. Punya jakun orang putih rasa tak pun. Kita ni bersepa tu, bila duk temu ramai orang kan, ni hak belakang. Dia tarik ke dia buat. Kamera pun pusing, dia pun ikut kamera. Kata jakun sungguh. Bila suami tak ada, juru jual pun jangan tuan-tuan bagi masuk. Minta maaf, suami saya tak ada, saya tak boleh benarkan awak masuk. Tidaklah kita kena tipu. Banyak orang perempuan kena tipu dalam jualan langsung, jualan ni. Suruh cabut tiket, suruh cabut sampul surat, suruh gores dan menang. Kenapa pergi cabut? Kenapa izinkan dia? Cakap habis-habis, buka pintu sikit, minta maaf, suami saya tak ada. Bagus, senang kami rompak. Sebab tu tuan-tuan jangan buka pintu, perompak datang. Walaupun dia mengaku, saya adalah kawan anak makcik, kami datang ni nak bagi kad kahwin kepada anak makcik, kami satu sekolah. Ya ke? Ini orang kampung baik. Sekolah tu sekali, sekali makcik ni datang nak bagi ni, kad kahwin, kami nak kahwin. 2 lelaki-lelaki, 1 perempuan datang di rumah dia. Masuklah, dia kerja, masuk. Kejap ya makcik buat air, kata dia. Buat air, kenalah tuan-tuan. Tengah duk jerang air di dapur, dikatoknya dengan lesung sambai. Banyak. Walaupun dia mengaku dia tu suami, kawan suami kita, jangan layan. Nak buat di luar pagar. Ini nak bagi barang dekat Tuan Haji Mat, surat untuk mesyuarat AJK, ambil sudah, jangan duk bagi masuk, timbul fitnah dan sebagainya. Termasuk saya kata tadi, jenayah-jenayah yang banyak berlaku kepada kita. Dan tuan-tuan pun jangan duk menyembang bising-bising dan derah-derah di restoran. Kadang-kadang kita ni menyembang bising-bising. Teh tarik satu, encik kopi tarik satu, nyembang. Peti air aku rosak pula dah, baru sangat repair tu, duk nyembang. Jadi macam mana? Tahu jadi berasap tu, sepak tahu. Air pun tak beku, aiskrim tak beku. Betul. Cadang nak panggil pomen repair. Yang sebelah tuan-tuan itu pencuri. Tuan-tuan ingat dia dengar saja ke? Peti air rosak. Bila tuan-tuan balik, dia follow daripada belakang. Dia follow daripada belakang, dia tengok rumah tuan-tuan. Kemudian bila tuan-tuan pergi mana-mana, dia bawa satu beg. Assalamualaikum. Kak, peti air rosak ke? Dia datang balik. Ni abang sudah tak repair. Masuklah. Yang kak tu pun tak tanya dah. Kawan duk marah, ada ikan duk busuk lama dah. Ni peti air rosak. Repair dengan kak tu pun dia repair sekali tuan-tuan. Kita sekarang dah ada handphone, telefon suami. Abang ada panggil orang main repair ke? Peti air kita? Tak ada. Ni dia kata abang panggil. Perompak. Tunggu Ustaz. Jangan kata apa. Jangan biar dulu. Aku tahu nak buat macam mana. Kan guna dah ada handphone sekarang. 2 benda yang kita kena jaga. Yang pertama, suami jangan duk cerita sangat masalah rumah tangga di kedai kopi dengan kawan-kawan. Bukan semua orang yang dengar tu baik. Kadang-kadang dia tukang untuk mencuri pula. Dan yang keduanya, isteri-isteri pula, pastikan siapa-siapa yang nak masuk dalam rumah mesti mendapat izin daripada suaminya, walaupun suami ada dalam rumah. Contoh, suami sedang mandi, kawan suami datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, Mat, nak jumpa Abang Din jap? Abang Din mandi. Kejap ya. Akak tadi ni kena pergi jumpa dengan suami dia, Abang Din. Bang, suami tengah duduk sabun. Abang,
Ni mak mai ni bang, dia nak apa? Dia nak jumpa abang. Suruh dia masuk. Abang mandi ni. Abang boleh masuk. Sebab suami dah kata silakan masuk. Jangan suami mandi, tuan-tuan panggil dia masuk juga. Jangan. Bila masuk? Siapa suruh masuk? Isteri hang suruh. Mula bergaduh. Walaupun dia ada, apatah lagi kalau suami tidak ada. Dia ada pun kena tanya suami dia, boleh ke masuk abang? Ustaz, kalau macam bapak suami ustaz, bapak suami tak payahlah tanya. Bang, ayah abang datang, nak panggil masuk tak? Tuan-tuan ambil gelas ni, katok pula isteri tuan-tuan. Laki, ayah aku tak apalah. Ini apa ayah sendiri kena minta izin. Sekejap ayah nak tanya abang, boleh masuk tak? Boleh masuk. Tuan-tuan dah dapat isteri macam ni, confirm sakit jantung tuan-tuan. Baik, kemudian, maka jangan sekali-kali memberi izin akan dia kerana memelihara akan cemburu oleh suaminya itu. Dan lagi hendaklah berpada dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tabiat suami isteri yang baik ialah syukur apa yang ada. Tuan-tuan, dalam dunia kita ni, Allah Ta'ala bagi ni ikut kesesuaian kita. Kebahagiaan pun macam itu. Jangan kita nak harapkan semua kita ni dapat semua, tidak. Kadang-kadang Allah bagi tang sini, Allah ambil balik di sini. Kadang-kadang Allah bagi di sini, Allah tarik. Sebab tu kita kena sabar banyak-banyak. Kita tak boleh mengharapkan kesempurnaan pada isteri kita. Memang isteri kita ni garang, tapi Allah bagi pada dia rajin memasak. Sedap masak, lebih daripada kedai lagi. Jadi nampak sedap masaknya, jangan nampak garangnya, barulah kita bahagia. Suami kita ni memanglah tak handsome, tetapi hatinya baik. Pandang baiknya, jangan pandang handsomenya. Cuba kita faham macam itu. Kadang-kadang Allah bagi suami baik, memang baik sangat, isteri bangga dengan suami dia. Semayang malam, bawa balik kampung, bawa berjalan, beli pakaian cukup, kasih sayang semua cukup. Pada suami Allah bagi baik, tiba-tiba Allah akan uji kita, anak-anak pula nakal. Maka tuan-tuan tak perlu kecil hati kalau anak tuan-tuan nakal ataupun tak dengar cakap. Anak-anak ni tak tahu ustaz, menyakitkan hati saya ustaz. Sampai ada anak yang bertunang dengan tunangnya, tak bagi tahu mak, tak bagi tahu ayah pun ada. Sanggup pi upah laki-laki lain, upah perempuan lain, mengaku mak dan mengaku ayah. Hati ibu mana yang tak terkilan, hati mak mana yang tak sedih, hati bapa mana yang tak kecewa. Perangai anak macam itu. Allah bagi suami kita baik, belum tentu anak baik. Itulah ujian untuk kita. Jadi kita kena sabar, doa pada Allah, ubah hati anak kita dia jadi anak yang baik. Kadang-kadang Allah bagi anak kita baik, suami pula jahat. Anak dia baik ya amat, suami pula jahat. Tak ada contoh untuk anak-anak. Itu keadilan Tuhan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada kita kekayaan, Allah tak bagi tidur. Allah bagi kaya pada kita, tetapi Allah tak bagi tidur pula. Tak boleh tidur. Kaya dapat, tapi tidur tak dapat. Ada orang yang miskin Allah tak bagi. Ya Allah tak bagi dekat dia kaya, Allah bagi dia miskin, tidur dapat. Tu yang waktu kuliah pun tidur, confirm dia miskin. Dia bagi ketenangan. Ada orang yang kaya tapi tak tenang, tidur-tidur malam kena makan pil, tak tenang tuan-tuan, tapi kaya. Ada orang miskin, apa pun tak ada, tapi alhamdulillah Allah bagi sihat. Ada orang yang dapat rumah, kereta, semua dapat, makan tak dapat. Kereta besar, rumah besar, semua besar, makan tak boleh, melainkan oat saja. Sian dekat dia. Ada orang lain yang rumah dia buruk, tangga ni tak ada, terus lompat je. Anak tangga 3 batang hilang. Tapi makan semua boleh. Semua boleh, lemang, ketupat, semua dia balun.
Tapi dia susah, tapi dia boleh makan. Kenduri kendara di masjid, dia tukang perhabis. Tengok tak tuan-tuan, adilnya Tuhan. Sebab tu kita ni sebagai hamba Allah berpada dengan apa yang ada. Yang Tuhan bagi pada kita tu terbaik dah tu tuan-tuan. Terbaik dah. Allah bagi dekat kita suami macam itu, terbaik dah tu. Allah bagi pada anak kita buta mata dia, itulah terbaik pada dia. Redalah. Mudah-mudahan Nabi kata orang yang buta mata ni syurga kalau dia beribadat. Kelebihan orang buta ada, kelebihan anak cacat ada. Siapa-siapa yang bela anak cacat ni tuan-tuan, setiap hari dosa je dihapuskan. Tuan-tuan kerja menjahit, alhamdulillah. Jadi macam Nabi Idris. Nabi Idris ni kerjanya menjahit, dan dia adalah orang yang paling banyak berzikir pada Tuhan. Kata Nabi Idris ni, zikirnya saja setengah daripada zikir seluruh umat manusia. Punya banyaknya tuan-tuan. Apa dia buat? Ketika dia menjahit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Itulah dia jahit. Tiap-tiap kali dia menjahit. Subhanallah. Kalau kita faham tu tuan-tuan, apa yang kita dapat itu adalah yang terbaik pada kita, kita akan menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Jangan pandang jahat, tolong pandang baik. Suami kita hanya mampu belikan televisyen 14 inci, jadilah tuan-tuan. Ada juga TV orang lain. Ini balik kondem kecil, tak nampak. Besok suami dia pergi lagi kedai, dibelinya kanta. Nah, jadi besar TV, isteri tengok kanta besar tuan-tuan. Allahu akbar. Senangnya hidup ni tuan-tuan. Apa susah? Isteri tuan-tuan masak gulai masin, senangnya hidup, tambah air. Susah ke hidup? Isteri kita tak bancuh air, bila balik kuliah ni secawan air pun dia tak bancuh, pergi bancuh sendiri. Susah ke? Tak susah. Kita nak pergi kerja pagi besok, stokin hilang satu, sebelah je tinggal. Tak pakai stokin tak boleh ke? Tak pun sebelah warna lain, sebelah warna lain, tak boleh ke pakai? Kamu ni stokin aku pun tak boleh jaga. Oh, marah sungguh. Isteri apa kamu ni? Stokin aku pun kamu tak boleh jaga. Ya Allah abang, saya dah jaga dah abang, tak tahulah pergi ke mana. Rupa-rupanya anak dia buat teh tarik ni guna stokin suami tu. Mana kita nak tahu? Jadilah suami yang sempoi tuan-tuan. Lantaklah warna lain lah janji stokin. Sebab tu saya cuba buat benda itu, tak nak bagi susah orang. Kalau saya pakai baju kemeja, strikernya hak pusat saya je. Bahagian bawah pada pusat tak payah striker, sebab nanti nak masuk bawah seluar kedut juga. Kan senang. Kalau saya pakai baju raihan, turun ke bawah, saya pesan hanya striker seluar tu daripada paha ke bawah. Sebab nanti tak nampak juga kalau striker pun pasal baju raihan tutup atas seluar. Cuba jadi senang macam itu. Tuan-tuan cubalah buat budaya tu. Tak masak ya? Tak larat lah bang. Nak makan di luar ke tak nak makan? Makan di luar pun bagus juga. Jom. Apa susah? Senangnya hidup. Janji kamu semayang, janji kamu ibadat kepada Allah, janji kamu taat pada Allah, kamu taat pada abang. Abang tak kisah kalau benda tu taklah sampai berat pada hukum agama. Dan yang terakhirnya, janganlah isteri menuntut akan suaminya sesuatu yang lebih daripada kemampuan suaminya. Saya kata dah pada bulan Ramadan yang lepas, seorang suami yang pergi merompak kedai emas hanya semata-mata nak beli pakaian raya untuk anak dan isteri dia. Dan isteri dia tak pernah sangka pun suami dia seorang perompak, dan memang suami dia bukan perompak. Suami dia terpaksa merompak kerana isteri nak barang-barang untuk persiapan raya. Akhirnya mati kena tembak dengan pengawal. Tak beli, isteri minta. Tak beli, anak ni minta. Sebab apa anak minta? Mak duduk pasar, minta pada ayah, minta pada ayah. Ayah minta, anak jumpa ayah minta, jom. Dia lepaskan anak dia masuk dalam pusat membeli belah, dia pergi rompak kedai emas.
Pisau tak ada, pistol tak ada, apa pun tak ada. Dia hanya try 2 cincin saja. Dalam duk sarung-sarung cincin, 2 cincin, dia lari. Pam, kena tembak, mati tuan-tuan. Kalau niat merompak, mesti ada pisau, pistol, parang, kapak, senapang, apa pun tak ada. Dia curi tu semata-mata untuk gadai jual pada orang, untuk beli baju anak dia. Sebab tu isteri-isteri fahamlah keadaan suami. Kalau suami mampu gaji 15,000, jangan bagi nafkah 500. Jangan bagi macam itu. Ni pun zalim juga. Gaji 15,000, nafkah isteri 500 saja. Cuba bagi 10% daripada gaji. Cuba bagi tengok. Gaji 10,000, berapa ribu bagi gaji isteri? Tapi kalau gaji 700, 70 je lah. 10%. Jadi tuan-tuan, ikut kemampuan kita, dan hendaklah mendahulukan ia akan hak suami daripada hak dirinya dan daripada hak segala kerabatnya. Last kali dia sebut, isteri hendaklah memberikan hak suami lebih daripada hak dia dan hak orang lain. Tengah malam pukul 2 pagi, anak menangis, "Mama nak susu." Tiba-tiba suami pula menangis, "Pa nak susu." Siapa dulu nak bagi ni? Mama nak bagi kat siapa? Papa ke? No. Susu dekat baby tu. Ya, abang nak susu. Dah harga benar malam ni. Mama nak nenek. Mana dulu nak bagi? Tu, baby besar tu. Baby tua tu bagi ke dia dulu. Sekejap baby ya, bapak kamu tu tak sedar diri. Kejap ya, sabar ya. Sebab itu bapak pula ada ihsan. Ada ihsan. Bagilah pada anak dulu, lepas tu baru bagi pada abang. Itulah ihsan. Tapi kalau suami tak ada ihsan, abang dulu, baru anak. Wajib suami dulu. Ya ke ustaz? Ni kitab sebut, bukan saya sebut. Sebab tu bapak pun kena ada ihsan untuk anak-anak. Nasi goreng tinggal 1 4 suap lagi dah. Nasi goreng ni siapa punya pak? Tak ada siapa lah. Tapi anak kita Aiman pun tak makan lagi tu. Dia tadi dia nak, tak apalah, suruh dia beli lain lah. Faham? Ini bapak yang tak ada ihsan. Betul, isteri kata makanlah bang, siang kat anak, biarlah anak mati tak apa. Dia buat nohin je tuan, relax je makan. Buat macam mana suami ni tak ada ihsan. Jadi kita ni bila ada ihsan, insya-Allah anak-anak sayang pada kita. Tuan-tuan balik rumah, rujuk surah Sad ayat 17, 18, 19, 20. Surah Sad ayat 20, juzuk 23. Baca kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud tuan-tuan, bila dia main mazmurnya, bila dia main serulingnya, mazmur ni, burung yang terbang berhenti duduk atas pokok tempat Nabi Daud menyandar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Burung-burung yang terbang bila dengar Nabi Daud memuji Allah dengan kalimah-kalimah bait-baitnya itu, burung-burung ni terbang. Wa tayra kullun mahsyurah. Burung-burung tadi semuanya berkumpul dengan Nabi Daud. Subhanallah. Turut sama berzikir dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan kerana suara Nabi Daud saja, kerana hati Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad, Allah tundukkan gunung pada Nabi Daud. Macam mana maksud Allah tundukkan gunung pada Nabi Daud? Nabi Daud kalau dia tengok gunung, dia puji Allah dengan gunung itu. Ciptaan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Allah yang maha besar menciptakan gunung. Dia puji Allah dengan penuh perasaan dia. Daripada alam ini, warna alam, fenomena alam, fenomena kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan itu, Nabi Daud buat dan Nabi Daud jadikan sebagai satu cara akhirnya seluruh orang tunduk pada Nabi Daud alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi isteri tuan-tuan taat pada tuan-tuan, tolong layan dia daripada hati tuan-tuan. Kalau semua benda kita buat dengan hati, memang jadi.
Kalau lagu pun tuan-tuan buat dengan hati, tuan-tuan akan jadi, akan sampai bila-bila orang minat. Tambah pula lagu-lagu itu ada unsur alam di dalam dia. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Nampak tu? Memuji selasih je. Daripada alam boleh perhati. Bercerai kasih talak tiada 1000 tahun kembali juga. Nampak? Lirik lagunya menyentuh tentang alam. Semua orang suka lagu itu. Semua orang minat sampai sekarang, berpuluh-puluh tahun, kerana dia bercakap tentang alam. Alam itu. Anak Cina pasang lukah, lukah dipasang di Tanjung Jati. Kemudian sambung sendirilah. Semua orang suka. Tetapi kalau lagu tu dicipta bukan daripada hati, orang tak minat. Angguk-angguk, geleng-geleng, siapa minat lagi tuan-tuan? Sebab itu, kalau saya jadi penceramah, saya berceramah daripada hati saya, mesti orang akan faham. Kalau kita isteri masak nasi untuk suami dan anak-anak daripada hati, mesti kita suami suka dan anak-anak suka. Kalau tuan-tuan peniaga kedai makan, tuan-tuan masak makanan sepenuh hati tuan-tuan, laku kedai tuan-tuan. Ini tidak, tuan-tuan tak buat sepenuh hati, lepas-lepas korek hidung, tak basuh tangan, turis huli, kuih. Lantak lah, bukan orang nampak. Baru tadi korek telinga, tepung abang, gauli. Tuan-tuan tak buat penuh hati. Cuba tuan-tuan bayangkan orang makan, ataupun tuan-tuan bayangkan tuan-tuan akan makan makanan macam tuan-tuan pun tak mau. Cuba tuan-tuan buat bersih-bersih, buat sedap-sedap daripada hati, memang dia akan jadi. Begitulah juga dalam suami isteri. Kalau kita sayang pada isteri kita dengan sepenuh hati, insya-Allah balasannya juga sepenuh hati. Kalau tuan-tuan sayang pada anak tuan-tuan dengan sepenuh hati tuan-tuan, sampai bila-bila pun anak-anak akan ingat pada tuan-tuan. Ada bapa ambil anak dia, letak di atas kepala, berjalan keliling rumah. Anak ni seronok aja. Seronok anak ni duduk atas kepala bapa. Betul kan kepala bapa ni? Kepala ayah duduk di atas ni. Anak ni seronok. Pak pun seronok. Tiba-tiba pak dia bau. Adik berak ah. Dia letak di bawah. Dia lontar anak dia. Berak atas kepala orang. Orang duduk manja-manja lontar bala. Pak, anak hang berak. Anak hang terus. Budak tadi simpan dalam hati sampai bila-bila. Tetapi kalau tuan-tuan turun, adik berak ya, dawan dukung berak pula ya. Jom ayah basuh. Tuan-tuan buka pampers dia. Tuan-tuan basuh dengan tangan tuan-tuan. Tuan-tuan ambil sabun basuh dia. Mandi terus nak adik nak? Okey, adik pun mandi. Sampai bila-bila pun dia ingat. Ini bapa. Tapi kalau tuan-tuan lontar, anak hang berak basuh. Berak tahu orang pula, apa budak ni? Dia ingat sampai bila-bila. Lagi dia ingat kalau isteri jawab, abang basuh lah, saya pakai lemang dia bang. Pergilah basuh kejap berak anak awak juga. Suami pun pergi basuh. Dipekuknya mulut. Dia ambil kentola kecil, pekuk hidung, takut busuk taik anak dia. Berak macam tu. Basuh berak pula bukan dengan tangan, dengan kaki dia. Duduk jangkung, bapak gosok. Anak ni akan ingat sampai bila-bila. Sebab tuan-tuan buat bukan dengan hati. Jadi kesimpulan kuliah kita, mengajilah dengan sepenuh hati dan mengajarlah dengan sepenuh hati. Jangan datang seorang-seorang saja, bawalah anak isteri. Mudah-mudahan dapat manfaat atas pelajaran kita ini. Kita sambung pagi besok di AU4 kuliah subuh, dan pagi besok di sini jam